Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua para pelajar. Okey, kita akan teruskan lagi PDPR kita pada minggu ni dengan subjek matematik. Okey, seperti biasa Ustaz akan sediakan lampiran daripada buku teks daripada muka surat 99. Okey, kamu boleh lihat dekat buku teks muka surat 99. Okey, untuk tajuk hari ni, okey, seperti mana yang kamu boleh lihat dekat sini, kita akan belajar banding perpuluhan. Okey. Okey, untuk banding perpuluhan tak adalah susah. Okey, untuk kamu banding sama ada besar ataupun kecil. Yang mana lebih besar, yang mana lebih kecil. Okey. Kita tengok dekat contoh yang telah disediakan dekat sini. Okey, kita tengok sama-sama. Jisim mana yang lebih? 0.45 atau 0.2. Okey. Kamu tengok dekat sini. Okey. 0.45 yang warna merah dan 0.2 adalah yang berwarna biru. Okey. Soalan dia, yang mana jisim mana yang lebih? Lebih ni maknanya lebih besar lah. Okey. Okey, kalau kita lihat dekat sini, okey, kita tengok yang nombor 2 dulu. Untuk buat perbandingan. Okey, ni perbandingan dia. Okey. Kalau ke sini, okey, ke sini bermaknanya menaiklah daripada 1, 2, 3, 4, 5 sampailah seterusnya. Okey. Okey. Maknanya makin menaik, makin besar. Okey. Makin menaik, makin besar nombor tu. Okey. Sama je dia punya konsep dengan nombor biasa. Okey. Maknanya nombor depan kecil, makin belakang nombor dia makin besar. Okey, sama je konsep dia. Okey, kalau ke sini, okey, daripada belakang ke depan, maknanya dia makin mengecil. Okey, dia lebih kecil. Maknanya nombor yang berada di belakang besar, nombor yang berada di hadapan kecil. Itu je yang kamu kena faham. Okey, untuk banding perpuluhan. Okey, jadi jawapan yang pertama yang kita lihat dekat sini, dia suruh kita bandingkan 0.45 dan 0.2. Yang mana satu? Okey, yang lebih ataupun yang mana lebih besar. Okey, kalau kita lihat dekat sini, 45, kalau kita lihat dekat sini, 45 dengan 2. Okey. Okey. 0.2. Betul, bermaksud kat sini ada 20. Okey, bukan 2 20. Cuma dia tak tulis sifar dekat belakang. Dia cuma tulis 0.2. Tapi dekat belakang tu ada lagi satu sifar menunjukkan dia 20. Kalau 2 0.02 itu baru 2. Okey. Lagi satu Ustaz nak terangkan dekat sini selepas Ustaz cek kamu punya latihan. Okey. Ada beberapa kesalahan ketika kamu menulis. Okey, menulis perpuluhan dalam perkataan. Okey. Poin yang pertama, okey. Okey. Tolong tulis sifar. Okey, jangan tulis nombor kosong. 0.2. Okey. Ustaz nak jawapan yang lebih tepat mestilah 0.2, bukan 0.2. Okey, itu yang pertama. Jangan gunakan kosong, gunakan sifar. Okey, gantikan kosong tu dengan sifar. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kalau contohlah kita ambil contoh yang ni. Okey, yang Ustaz bulatkan ni. Ustaz ada perhatikan ada yang tulis sifar. Sifar tu dah betul lah. Perpuluhan 45. Okey, kamu jangan sebut nombor tu 45. Kamu kena sebut satu-satu nombor tu. Kalau bila kamu tulis dalam perkataan ataupun kamu sebut, okey, bila kamu sebut ataupun kamu tulis mesti 0.45, bukan 45. Okey, sebut satu-satu. 0.45. Itu jawapan yang tepat. Kalau kamu letak 0.45, jawapan tersebut salah. Okey? Okey, itu yang minggu lepas punya lah. Okey. Ustaz masukkan sedikit untuk supaya kamu faham macam mana cara nak jawab. Okey? Jadi jawapan dia dekat sini. Kalau 20 dengan 45, kamu boleh bandingkan lah.
45 lagi ke belakang. Bermakna bila dia lagi ke belakang, bermakna dia lebih besar macam Ustaz cakap tadi. Okey, kalau dia berada di hadapan macam 20 dengan 45, 20 dulu kan, baru 45, bermakna 20 kecil. Itu je konsep dia. Bermakna 0.45 lebih besar daripada 0.2. Okey, ini jawapannya. Jawapannya kamu boleh lihat sini, lebih besar. Okey, habis. Untuk tajuk banding perpuluhan, sama ada lebih besar ataupun lebih kecil. Itu saja untuk banding perpuluhan. Okey, cukup mudah. Kita pergi muka surat seterusnya. Okey, kita pergi kepada muka surat seterusnya. Sekejap ya. Kita pergi kepada muka surat seterusnya. Okey, kita belajar 2 tajuk hari ni. Kita cepat sikit. Okey, tajuk seterusnya, kalau kamu lihat dekat sini, muka surat 100. Okey, kalau kamu lihat dekat muka surat 100, tajuk dia adalah tambah perpuluhan. Tambah perpuluhan. Konsep yang sama saja. Okey, jalan kerja dia pun sama. Okey, kita terus pergi dekat bawah ni. Okey, ini dia punya contoh jalan kerja. Okey, macam biasa je jalan kerja dia. Sama je seperti sebelum ni, macam konsep tambah tu. Okey, biasanya soalan macam ni lah. Okey, bila soalan macam ni, kamu kena buat bentuk lazim. Okey, ini yang dipanggil bentuk lazim. Okey, itu yang dipanggil bentuk lazim. Okey, contoh dekat sini, 0.25 tambah 0.4. Okey, ya, ini dia punya soalan. Okey, 0.4 bermakna dekat sini kalau kamu lihat 0.4, itu jawapan dia 40, bukan 4. Okey, belakang dia masih ada lagi sifar. Okey, kamu perlu buat apa dia yang perlu kamu buat. Sekejap Okey, kita tengok kat contoh dekat sini. Tambahkan macam biasa saja. 5 tambah sifar, jawapan dia 5. 2 tambah 4, 6. Dan macam biasalah, sifar jawapan dia. Yang penting, apa yang penting, yang menunjukkan walaupun kamu jawab sifar 65, tapi kalau tak ada titik perpuluhan, jawapan kamu salah. Pastikan kamu tidak tertinggal titik perpuluhan. Okey, yang Ustaz tunjuk, yang Ustaz bulatkan ni, yang warna hijau ni, pastikan ada titik perpuluhan. Okey, barulah jawapan kamu tepat dan betul. Okey, itu saja. Okey. Biasa kalau kamu jumpa yang macam ni, lagi satu biasa kalau kamu jumpa macam ni, 0.3. Okey, kalau dia suruh tambah dengan 0.15, bermakna belakang 3 ni ada kosong ataupun sifar belakang 3 tersebut. Okey. Okey, Ustaz sama untuk perpuluhan biasakan sebut sifar, jangan sebut kosong. Ustaz pun dah tersebut kosong. Okey, Ustaz harap kamu boleh faham dengan penjelasan Ustaz. Macam biasa, sekiranya ada masalah, boleh hubungi Ustaz. WhatsApp pun boleh, tak ada masalah. Okey, tugasan Ustaz akan berikan melalui buku aktiviti kamu. Okey, kalau kamu tengok buku aktiviti kamu, nanti Ustaz akan bagi muka surat 65 dan muka surat 66. Okey, Ustaz rasa itu sahaja untuk hari ini. Okey, dengan itu sekian, wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.